أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi hari ini kita telah pun masuk tema yang baru, minggu yang baru, iaitu tema berkenaan dengan tafsir ayat-ayat pilihan. Insya-Allah pada hari ini Cik Man akan memetik beberapa ayat yang terawal daripada surah Al-Mu'minun, iaitu surah orang-orang yang beriman, di mana kita akan membahaskan ayat-ayat yang awal. Baik, sebelum tu Cik Man nak maklumkan sekali lagi kepada penonton-penonton sekalian berkenaan dengan tafsir. Tafsir ini ialah huraian ataupun maksud yang kita berikan kepada ayat Quran yang kita baca sesuai dengan perkataan-perkataan dan sesuai dengan keadaan-keadaan sesuatu perkataan itu berada. Jadi kita mesti menghuraikan dengan tafsir yang betul supaya kefahaman itu sampai kepada orang yang membaca dan juga orang yang cuba untuk memahami. Baik, sebelum Cik Man menghuraikan ayat-ayat ataupun tafsiran kepada ayat-ayat surah Al-Mu'minun, maka suka sekali untuk Cik Man berkongsi kepada penonton-penonton sekalian sedikit tentang pengenalan surah Al-Mu'minun. Jadi surah Al-Mu'minun ini adalah surah yang ke-23 tertibnya di dalam Al-Quran, sebab kita tahu dalam Quran ada 114 surah yang memiliki 118 ayat, dan surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Dia ada Madaniyah, kemudian dia ada Makkiyah. Maka ayat-ayat Quran ataupun wahyu yang diturunkan di Madinah dipanggil Madaniyah, sementara ayat Quran ataupun wahyu yang diturunkan di Mekah akan dipanggil Makkiyah. Baik, jadi hari ini kita tak bincangkan 118 tu. Kalau 118 tu rasanya memang kena 80 episod rasanya. Jadi hari ini kita bincangkan beberapa ayat sahaja, iaitu ayat 1 sehingga 11. Dan kenapa surah ini dipanggil ataupun diberi nama Al-Mu'minun? Kerana sempena ayat-ayat yang awal daripada surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita mulakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya pasti telah berjayalah orang-orang yang beriman. Maka dekat sini ada beberapa perkataan yang kita nak keluarkan, iaitu perkataan aflaha, daripada perkataan falaha yang membawa maksud berjaya. Baik, adik-adik, maklum, Pak Long, setiap hari kita dengar perkataan ni. 5 kali kita dengar. 5 kali kita dengar. 5 waktu kita dengar perkataan falah. Waktu bila? Waktu berkumandangnya azan. Zuhur, subuh, maghrib, asar, isyak. Jadi kita dengar dalam azan itu ada lafaz yang menyebut hayya 'alal falah. Kenapa dipilih perkataan falah? Kerana ulama menyebut ataupun menerangkan, setiap perkataan dalam Arab ni walaupun maknanya sama, tapi perkataan yang berbeza, dia ada membawa makna yang berbeza ataupun tambahan-tambahan makna. Okey, perkataan falah ini dia bukan sekadar berjaya di dunia, bahkan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi bila tukang azan ataupun Bilal menyebut hayya 'alal falah selepas hayya 'alas solah,
maka sudah pasti kejayaan yang diseru itu bukan semata-mata kita nak lulus dalam exam ataupun semata-mata kita berjaya naik pangkat, berjaya dalam gaji dapat naik dan seumpamanya yang berkaitan dengan habuan-habuan dunia. Bahkan untuk kesempurnaan hidup seorang manusia itu, kita memerlukan untuk berjaya dalam dua dunia, iaitu dunia ni sekarang yang kita tinggal yang fana ni yang akan hancur, dan satu lagi ialah alam ataupun dunia di orang kata di akhirat nanti, sama ada kita masuk dalam syurga ataupun dalam neraka. Tapi kejayaan kita di akhirat nanti ialah apabila Allah telah menentukan ataupun mentakdirkan kita menjadi penghuni syurga. Jadi ini maksud al-falah. So kepada ibu bapa ataupun kepada penjaga-penjaga, guru-guru, orang-orang dewasa, senior-senior, kita bertanggungjawab untuk bawa generasi-generasi bawah ini supaya membina dan menjana kejayaan bukan semata-mata dalam exam. Kadang-kadang ada segelintir, minta maaf Cik Man cakap, ada segelintir ibu bapa dia mementingkan anak dia untuk berjaya di dalam peperiksaan saja. Kalau anak dia ada pen merah dalam buku rekod, dia mula mengamuk. Ni kenapa ni markah engkau tak cukup? Gagal ataupun tak dapat skor. Orang lain semua 90 ke atas, yang kau pula mungkin 50 ataupun 40. Dalam masalah tu kadang-kadang segelintir, Cik Man tak sebut semua, tapi segelintir sama ada ibu bapa ataupun masyarakat lebih memandang dan menilai kejayaan seseorang itu berdasarkan dia lulus ataupun tak dalam exam. SPM dia berapa A, berapa dapat for plat ataupun sebaliknya dalam U ataupun college. Sedangkan itu sebahagian kecil daripada kejayaan seseorang. Sementara kejayaan yang sebenar bagi seseorang ialah benda yang berkaitan dengan kerohanian, benda yang berkaitan dengan akhlak, benda yang berkaitan dengan amal untuk menuju akhirat. Jadi kita seharusnya merasa risau orang lain yang mengabaikan kewajipan seperti solat berbanding mungkin dia tidak boleh bawa ataupun tak boleh go dalam examnya. Jadi ibu bapa sewajarnya sentiasa pantau anak-anak. Dah semayang ke belum? Tadi dekat sekolah kau dah semayang jemaah dekat surau sekolah ke belum? Jadi kalau budak tu tak pandai, maklum, Pak Long tak ada masalah. Yang penting dia tahu tanggungjawab dia dalam soal ibadah menyembah Allah. Yang penting dia tahu tanggungjawabnya dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat. Dan kita berhenti dulu dan kita akan sambung selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula ke rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Dan kita sekarang ini sedang membincangkan tentang tafsiran ataupun menghuraikan tentang ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Mu'minun. Apakah maksud Al-Mu'minun itu? Orang-orang yang beriman. Dan surah ini diberikan nama Al-Mu'minun kerana menceritakan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang beriman di awal surah ini. Itu ayat yang 1 sampai 11. Baik. Cik Man nak sambung yang tadi berkenaan dengan ayat yang pertama, iaitu qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Maka di situ Allah menggunakan perkataan al-falah untuk menunjukkan kejayaan seseorang yang beriman itu bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Dan dari segi bahasanya ataupun grammatically-nya, maka Allah telah meletakkan huruf taukid, penegasan di situ, bersambung pula ataupun bergabung dengan fi'il madhi. Maka ini akan memberi satu makna, orang yang beriman itu pasti berjaya dulu, kini dan selamanya. Walaupun dalam cerita ni mungkin orang yang beriman tu belum meninggal dunia lagi dan tak tahu dia masuk syurga ke tidak, tapi hanya kerana sifat iman itu sudah menjadikan seseorang itu berjaya. Maka istimewanya sifat iman yang perlu ada dalam diri seseorang. Maka sebab itulah Allah menyebut perkataan Al-Mu'minun. Baik, sekarang ni ada persoalan. Perkataan Al-Mu'minun dari segi bahasanya, dia merupakan satu kata nama, ya, noun, orang beriman. Kenapa Allah menggunakan perkataan Al-Mu'minun? Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain Allah menggunakan alladzina amanu. Yang ni kata kerja. Jadi kedua-duanya membawa maksud yang sama, orang beriman. Cuma al-mu'minun kata nama. Sementara alladzina amanu adalah kata kerja. Baik, Allah memilih al-mu'minun kata nama berbanding alladzina amanu kata kerja kerana sifat iman itu lebih kuat, lebih kukuh dan lebih konsisten untuk berada pada kata nama berbanding kata kerja. Cik Man bagi contoh, ya. Kita nak cerita pasal
hubungan seseorang dengan memasak. Ya, ada dua perkataan dekat sini. Yang pertama, tukang masak. Ini kata nama. Kata nama, noun. Yang kedua, orang yang sedang memasak. Ini kata kerja. Jadi antara kata nama tukang masak dengan kata kerja orang yang sedang memasak, mana satu antara kedua-dua orang ini yang dia rapat dengan perbuatan masak, konsisten dengan perbuatan masak, maka sudah pastinya kata nama, iaitu tukang masak. Kerana tukang masak kita tahu, memang hidup dia memang bergelumang dengan masak. Tapi orang yang sedang masak, belum tentu dia tukang masak. Mungkin dia sedang masak, tapi dia kerja sebagai engineer. Ataupun mungkin dia tak reti masak langsung. Mungkin kebetulan hari itu dia masak. Maka sebab itulah rahsianya Allah menggunakan perkataan kata nama, iaitu orang beriman. Sebab orang beriman kat sini, sifat imannya berada kukuh, berada teguh dan konsisten. Maka disebabkan oleh istiqomah dan kekukuhan imannya itulah, maka dia dianggap ataupun disebut sebagai orang yang berjaya. Tapi kalau gunakan kata kerja, barangkali dia beriman hari ini, besok tak beriman. Lusa dia beriman, seminggu pula tak beriman. Tapi orang yang memang beriman ini, memang kerja dekat dalam dunia ini, memang dia sebagai orang yang beriman. Maka dia akan kekal insya-Allah sampailah dia mati, seterusnya dimasukkan ke dalam syurga. Ini sedikit sebanyak tentang kata keunikan perkataan-perkataan Arab. Quran ini turun dalam bahasa Arab, iaitu satu bahasa yang sangat unik. Di samping ayat Quran yang cantik, di samping makna-maknanya yang bersifat keagamaan, dia juga memiliki perkataan-perkataan yang kaya dari segi sastra dan juga nilai-nilai bahasa. Baik, maka Allah menyebut dalam ayat yang pertama, sesungguhnya berjaya orang yang beriman. Dia berjaya kerana ada iman. Walaupun dari sudut dunia dia gagal, dia tak mampu nak dapat kerja yang baik, gaji dia mungkin diturunkan, dia di-fired daripada kerjanya, SPM dia mungkin semua gagal, tapi itu semua adalah ukuran dunia. Tapi once dia beriman, maka confirm dia sebagai seorang yang berjaya. Ini kayu ukur yang telah dilakukan ataupun yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai kejayaan seseorang. Jadi adik-adik, kalau tak lulus periksa tak apa, yang penting hormat mak ayah, lepas tu hormat orang tua, kemudian cakap sopan, akhlak, kemudian yang penting jaga sembahyang. Kalau kita ni ada salah satu saja, iaitu iman dan akhlak, maka itu dah terbaik. Sebab nak belajar, siapa yang nak jadi bodoh, dik? Siapa yang nak gagal dalam peperiksaan? Tapi memang dah tak boleh nak bawa akademik. Nak macam mana lagi? Tapi kita masih lagi ada satu nilai, iaitu menjadi seorang mukmin yang berakhlak baik, yang mulia, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Baik. Ada satu soalan yang Cik Man dapat daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Iman manusia ni betul ke Cik Man selalu turun naik? Jadi macam mana nak kekalkan? Yes, betul. Kita ada dalam alam semesta ni ada malaikat. Iman dia memang konsisten. Kemudian alam semesta ni kita ada para nabi dan rasul. Iman dia sentiasa upgrade. Dan di alam semesta ni ada manusia biasa yang iman turun naik. Semalam kita lewat semayang, hari ini kita semayang tepat pada waktunya. Besok telajak iman pula, sebelum masuk zuhur dah semayang zuhur. Yang tu ajaran sesat namanya. Jadi benda-benda yang macam ni, kita kena pastikan iman kita sentiasa konsisten. Maka persoalan daripada adik netizen tadi, macam mana nak kekalkan iman? Yang pertama sekali, kita mesti menetapkan kepercayaan ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin, kita kenal dia adalah Tuhan yang maha melihat, bukan saja melihat dari segi zahir, tapi terus sampai masuk ke lubuk hati. Hati-hati kita ni, walaupun kadang-kadang semayang soft depan, tapi hati kita benci dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita hulurkan duit warna hijau pekat ataupun warna ungu dalam tabung masjid, tapi dalam hati kita, kita nak masukkan duit itu bila ada orang tengok. Walaupun kadang-kadang kita ni bongkok ataupun lalu tunduk hormat depan orang tua, tapi rupa-rupanya ada udang sebalik batu. Sebab baru dapat tahu yang maklum tu ada anak dara yang belum kahwin lagi. So, benda-benda macam ni Allah melihat dari segi zahir, dan kita kena yakin satu lagi, penglihatan Allah tembus lebih dekat dan lebih jelas berbanding kita mengenali diri kita sendiri. Jadi untuk mengukuhkan keimanan kita, tips yang pertamanya, kita kena kenal siapa Tuhan kita. Allah yang maha berkuasa, yang menguruskan segala-galanya daripada segi zahir dan batin kita. Kemudian yang kedua,
mesti percaya dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang menyebabkan kita kenal kepada Allah ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setelah baginda wafat, ilmu dan pengetahuan baginda itu diturunkan secara turun menurun, generasi demi generasi sampai nenek kita, mak ayah kita, sampailah ke kita. Ciri yang seterusnya Cik Man akan sambung selepas ini. Alhamdulillah, tadi Cik Man berhenti tentang tips macam mana nak konsistenkan iman. Jadi sekarang ni kita dah habis rehat, dalam beberapa saat Cik Man nak sambung. Macam mana Cik Man cara kita nak kekal dan teguhkan keimanan kita? Tak lain dan tak bukan, selepas kepercayaan kita terus praktik. Percaya je tapi tak praktik. Ustaz, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Nabi itu Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tapi tak praktik. Ini sembang aja. So, kita masuk tips yang seterus ataupun cara nak mengekalkan keimanan kita yang seterusnya, mengamalkan apa yang disuruh. Dan dalam banyak-banyak perintah, yang paling agung, yang paling mulia, tak lain dan tak bukan, benda yang Nabi ambil terus ke Sidratul Muntaha, eksklusif, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jaga sembahyang. Cik Man pesan pada diri Cik Man. Kemudian Cik Man berpesan, berkongsi pesanan kepada penonton-penonton, pakcik, makcik, jaga sembahyang. Kita ni walaupun nak mati macam mana, terbaring, sembahyang tetap menjadi wajib. Kecuali gila ataupun datang haid ataupun meninggal dunia. Orang dekat hospital perlu ada kaki tangan ataupun ustaz yang mengajar dia orang cara-cara sembahyang pesakit. Sebab kadang-kadang kita dapati ada pesakit-pesakit ni dia jenis yang ambil mudah ataupun dijadikan alasan sakit tu untuk cuti sembahyang. Tak ada cuti sembahyang ni kecuali mati. Tak ada cuti sembahyang ni kecuali akal kita hilang. Sebab akal kita ni menjadi kayu ukur, kita dibebankan dengan tanggungjawab halal haram wajib semua tu. Jadi setiap hospital ataupun komuniti tertentu, Cik Man sebut pasal hospital ni sebab hospital ni dia khusus, dia tak macam tempat lain. Tempat lain semua sihat. Dekat bomba sihat, balai polis sihat, rumah sihat, sekolah sihat. Tapi hospital ni sakit. Jadi kita bimbang kadang-kadang ada di kalangan orang sakit yang menganggap bahawa cuti sembahyang. Saya warded sebulan cuti sembahyang, tak payah qada, Allah bagi diskaun. Tak boleh. Kita wajib sembahyang setakat mana yang kita mampu. Allah dah bagi diskaun, saya boleh terbaring aja, tak boleh bangun. Dah sembahyang baring. Selagi boleh faham cakap orang, selagi waras, jaga, nampak semua ni, tak ada koma, tak pengsan, maka sembahyang menjadi kewajipan kita yang paling utama. Maka pentingnya pendakwah-pendakwah ataupun pegawai-pegawai agama yang sekarang ini sudah ditempatkan di hospital-hospital ataupun rumah-rumah sakit untuk memberikan kepahaman. Alright. Kemudian itu antara tips-tips yang Cik Man boleh kongsi dengan netizen ataupun penonton-penonton sekalian. Nanti korang maklum-maklum boleh cari lagi bagaimana kita nak orang kata mengekalkan keimanan kita kepada Allah. Okeylah, Cik Man bagi satu lagi lah. Satu lagi, lepas tu korang cari sendiri. Sentiasa bergaul dengan orang soleh. Orang yang soleh ni bukan sebab dia AJK masjid tau. Orang yang soleh ni bukan sebab dia pakai jubah. Orang yang soleh ni sebab dia nak berubah. Walaupun kat masjid tu kita jumpa mak rempit ataupun memang rockers pakai seluar jin ada koyak dekat bawah. Tapi once dia masuk ke masjid, maka dia orang soleh. Sebab tu kita tak boleh, don't judge book by its cover. Ini bukan rancangan orang putih. Jadi kita tak boleh menilai seseorang berdasarkan kulit ataupun permukaan luaran. Jadi bila kita nampak ada seorang yang sebelum tu dia jahat, tiba-tiba melangkah ke masjid, automatik dia on the way ataupun sedang menjadi orang yang soleh. Itu kekuatan yang kita memilih tempat ataupun situasi yang tepat. Kita tengok macam zaman-zaman Nabi. Nabi itu memang dah raja segala soleh. Kemudian bagaimana Nabi mendidik para sahabat. Nabi membina masjid sebagai tempat pusat kekuatan umat Islam. Bukan saja dari segi fizikal, bahkan dari segi kerohanian. Kemudian para sahabat dididik dengan madrasah Nabawiyah, iaitu ajaran dan pendidikan daripada Rasulullah. Maka lahirlah Abu Bakar As-Siddiq yang imannya memang tidak akan terlawan oleh sesiapa. Dia sentiasa membenar dan meyakini Nabi tanpa syarat. Nabi cakap apa, sebelum cakap dah percaya dah. Nak kata begitu kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Nak katakan sifat dia percaya tu memang pure gila. Sebab tu dia diberikan gelaran As-Siddiq. Kita tengok Saidina Umar Al-Khattab.
Sebelum memeluk Islam, dia merupakan musuh kepada Rasulullah. Tapi sekarang maqamnya berada bersebelahan dengan maqam Nabi. Jadi bagaimana proses ini membina dia sebagai seorang yang sangat-sangat kukuh dan bertakwa. Kemudian kita tengok pula Sayyidina Osman bin Affan, seorang sahabat yang beriman, melalui simbolnya dia sebagai seorang sahabat yang paling pemalu, seorang yang bijak, hartawan, dermawan. Dan seterusnya kita tengok Sayyidina Ali yang dibesarkan dalam rumah kenabian, dia merupakan sepupu kepada Nabi dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat-empat ni Cik Man tunjukkan sebagai contoh di mana mereka sentiasa mencari situasi ataupun pergaulan ataupun lingkungan yang soleh untuk mereka terus kekal mempertahankan keimanan mereka ataupun kualiti mereka sebagai seorang yang beriman. Kalau nak tengok lagi dekat, sebab kalau tunjuk sahabat kan ada yang kata, Cik Man, kita orang tak mampu nak jadi macam sahabat. Okey, turun sikit. Siapa dia? Imam Syafi'i. Tak boleh juga. Turun lagi Imam Ghazali. Tak boleh juga. Turun lagi mufti-mufti ataupun ulama-ulama yang ada dekat negara kita. Kalau masih lagi beralasan, adakah kita fikir kita boleh menggunakan hujah itu di hadapan Tuhan? Kalau nanti ada persoalan, kenapa kau tak beriman dekat dunia? Saya tak mampu untuk buat mereka yang sebagaimana mereka yang beriman. Jadi Allah mengurniakan kita akal, Allah mengurniakan kita wahyu untuk membimbing akal kita. Semoga dengan wahyu dan akal itu kita akan terus membina kekuatan untuk kekal di dalam keimanan. Jadi bila kita dah beriman, kita akan termasuk dalam ayat yang pertama, sesungguhnya, confirm, pasti berjayalah orang yang beriman. Untuk ayat yang seterusnya, jangan lupa episod seterusnya rancangan Jawapan Panas Cik Man. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.